Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Hamka, ayat 33 hingga ayat 34 dari surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33. Tidak ada lain balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mengusahakan kerusuhan di bumi selain dari dibunuh mereka atau disalib mereka atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka berselang-selang atau dibuang dari bumi itu. Dan demikian itu adalah suatu penghinaan bagi mereka di dunia ini, dan untuk mereka di akhirat adalah azab yang besar. Ayat 34. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari sebelum kamu dapat menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ada perlainan pendapat ahli-ahli tafsir tentang sebab turunnya ayat ini, terutama dalam menghubungi dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan merawikan dari Anas bin Malik bahawa dua persukuan dari Uqa dan Urainah datang ke Madinah menghadap Nabi SAW dan meminta keterangan tentang Islam, kemudian memeluk agama Islam. Tetapi mereka sangat gelisah dengan kota Madinah sebab cuaca Madinah, kata mereka, tidak sesuai dengan badan mereka. Lalu Nabi pinjam beberapa ekor unta yang susunya boleh mereka peras dan minum. Mereka pergi ke luar kota, tetapi sesampai di luar kota di tempat yang bernama Harrah, mereka belut. Mereka kembali menyatakan diri kafir dan keluar dari Islam yang tadi telah mereka masuki. Langsung pula mereka bunuh tukang-tukang gembala unta yang susunya diizinkan Nabi mereka minum itu. Bahkan unta-unta itu mereka seret pergi sesudah membunuh gembala-gembalanya dan sesudah mereka cungkil matanya. Mendengar kejahatan yang keterlaluan itu, Rasulullah mengirim satu patroli buat mengejar mereka sampai dapat. Dengan murkanya, patroli yang diutus Rasulullah itu memotong tangan-tangan mereka dan menusuk mata mereka dengan besi panas. Lalu mereka tinggallah orang-orang itu di lapangan Harrah sampai mati. Menurut tambahan riwayat lagi dari Bukhari, diterima juga dari Qatadah dari Anas bahawa sesudah kejadian itu Rasulullah memberi peringatan melarang memotong-motong atau menganiayai orang yang dibunuh, dan hendaklah memperbanyakkan sedekah
Dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad dan Bukhari dan Abu Daud berkata Qatadah, saya menerima berita dari Ibnu Sirin bahawa kejadian tersebut itu adalah sebelum datangnya ayat ini yang sedang kita tafsirkan ini. Dan menurut satu riwayat dari Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Zinad bahawa ayat ini turun ialah beberapa waktu setelah terjadi pemotongan tangan dan penusukan mata orang-orang jahat itu. Dan dalam ayat ini pula jelas tersebut bahawa mulanya mereka diberi unta-unta sedekah. Ada pula riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari Ibnu Abbas bahawa ayat ini diturunkan ialah mengenai orang-orang musyrikin yang taubat sebelum dapat ditangkap kerana membuat onar. Maka orang itu tidak ada jalan lain lagi buat dihukum, artinya dimaafkan saja. Tetapi ada lagi riwayat lain dari Ibnu Jar dan At-Tabarani dari Ibnu Abbas juga bahawa ayat ini diturunkan mengenai satu kaum dari ahli kitab yang dahulu pernah membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Kemudian perjanjian itu mereka mungkiri dan mereka langsung berbuat kerosakan di muka bumi. Maka diberikanlah kebebasan oleh Tuhan kepada Nabi tindakan apa yang akan diambil terhadap mereka itu. Boleh orang itu dibunuh, boleh pula disalibkan, dan boleh pula dipotong tangan dan kakinya dengan selang-seling. Dan ada tambahan satu riwayat lagi. Tapi kalau dia masuk Islam sebelum dihukum, tidaklah dilakukan hukum itu kepadanya lagi. Terdapat beberapa keterangan bahawa Rasulullah melarang melakukan penganiayaan terhadap seorang terhukum sebelum dia dibunuh. Sebab itu menjadi perbincanganlah di antara ahli-ahli hadis tentang kenyataan hukuman yang telah dilakukan oleh orang-orang Yurainah yang datang ke Madinah itu. Mulanya mengaku masuk Islam, kemudian meminta diri berkemah di luar kota kerana udara Madinah tidak cocok dengan diri mereka. Lalu mereka pergi ke luar kota dengan diberi pinjam beberapa ekor unta sedekah, iaitu zakat, supaya susunya dapat mereka minum. Tetapi sesampai di luar kota, pengembala-pengembala unta itu mereka bunuh dengan terlebih dahulu. Mereka korek matanya. Lalu mereka dikejar sampai dapat dan dikorek pula mata mereka dan dipotongi tangan dan kaki mereka. Tidak tersebut bahawa Rasulullah memerintahkan melakukan demikian pada patroli yang disuruh mengejar mereka. Tapi tidak pula penyesalan beliau atas sikap itu. Cuma beliau melarang menganiayai orang yang akan dibunuh. Bahkan dilarang juga melakukan demikian kepada bangkai yang telah mati. Tetapi kejadian ini dapat kita fahami jika berlaku pada masa itu, iaitu dengan maksud supaya yang lain jangan meniru perbuatan sekejam itu. Masuk Islam, diberi sedekah beberapa ekor unta, lalu membunuh gembala-gembala unta itu dengan terlebih dahulu mengorek matanya, lalu lari. Artinya kafir kembali. Hukuman buat mereka adalah setimpal. Tetapi kemudian datanglah ayat mengatur hukuman bagi pengacau. Inilah yang akan kita tafsirkan. Tidak ada lain balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan mengusahakan kerusuhan di bumi. Pangkal ayat 33. Artinya bahawasanya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya tidak ada hukuman lain yang mesti diterimanya. Hanyalah 4 di antara hukuman yang sangat berat yang akan dilakukan dengan keputusan imam, iaitu kepala negara atau hakim yang ditunjuk. Memerangi Allah dan Rasul artinya menentang kehendak Allah dan Rasul dengan sikap perbuatan sengaja. Asal arti perang ialah tindakan pemusuhan apabila kita menghilangkan nyawa seseorang dinamai membunuh. Tetapi apabila kita menentang satu kumpulan orang dengan memakai senjata, dipakai juga kata qital atau berbunuh-bunuhan. Tapi kalau mengangkat senjata bukan kerana berperang yang sah, misalnya menyamun bersama merompak bersama dinamai memerangi Allah dan Rasul. Sebab orang yang dirampasi atau dirompaki itu bukan musuh, melainkan orang-orang yang merasa hidup aman di bawah lindungan peraturan Allah dan Rasul.
maka sikap mengadakan perkumpulan atau gerombolan perampas, perompak dan penyamun itu terang mengganggukan keamanan masyarakat. Sikap mereka ini bukan berperang dengan orang yang mereka rompak, sebab tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan orang-orang yang aman itu boleh diperangi. Maksud merompak dan menyamung itu benar-benar hanya kerana hendak merampas harta benda mereka. Kalau perlu dengan membunuh orangnya sebagaimana yang dilaku oleh Badui Bani Uka dan Bani Urainah terhadap pengembala unta sedekah tadi. Di pangkal ayat tadi disebut bahawa mereka telah melakukan dua pelanggaran besar. Yang kedua bertali dengan yang pertama. Pertama, mereka telah memerangi Allah dan Rasul. Sebab peraturan Allah telah terang-terang mereka langgar dengan kekerasan. Lalu dengan sebab yang demikian, mereka telah melakukan tindakan kedua yang lebih jauh, iaitu mengusahakan kerosakan di bumi. Dengan yang pertama, memerangi Allah dan Rasul, artinya mereka telah terang-terang menentang syariat Allah. Allah menghendaki keamanan. Dia melakukan pengacauan, membuat kerusuhan atau kekacauan atau kerusuhan di bumi. Maka hilanglah keamanan dan ketertiban. Tidak ada lagi jaminan keamanan jiwa, keamanan harta atau keamanan kehormatan diri perempuan. Menurut Abdul bin Humaid dan Ibnu Jar dari Mujahid, fasad yang bererti kerusakan atau kerusuhan itu ialah bermahajarela, zina, pencurian, pembunuhan, perusakan sawah ladang memang sudah ada hukumannya sendiri-sendiri. Tetapi pokok pangkal pertama iaitu menyusun kekuatan untuk merosak keamanan bersama patutlah beroleh hukum tersendiri yang disebutkan dalam ayat ini. Sebab kejahatan-kejahatan lain itu tidak tercegah lagi kerana timbulnya kejahatan yang amat besar pertama tadi. Ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli fiqh memperbincangkan soal ini sampai mendalam, iaitu siapa yang bermaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul itu. Menurut riwayat Ibnu Jar dan lain-lain, Imam Malik dan bin Anas berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul ialah yang memanggul senjata di dalam kota atau desa-desa yang mereka gunakan buat membegal, menyamun atau merompak bersama dengan kerosakan, sama juga membakar rumah atau kampung. Beliau berkata, kalau orang-orang itu tertangkap, langsunglah imam atau kepala negara melakukanlah hukum kepadanya. Tebusan diat dari keluarganya tidak diterima. Yang kitab-kitab fiqh disebutkan 3 pokok penting yang menyebabkan orang tersebut memerangi Allah dan Rasul. Pertama, mereka memanggul senjata. Kalau tidak bersenjata, tidaklah termasuk. Tetapi Imam Syafi'i dan Abu Zar menjelaskan kalau mereka telah mempergunakan tongkat-tongkat atau batu-batu, sudah termasuk dalam memenggalkan senjata juga. Kedua, kegiatan mereka dilakukan di Sahara. Kalau di negara kita ini, ia di tempat-tempat sepi di luar kota. Ketiga, mereka datang dengan terang-terang dan merampas harta orang dengan paksa. Kalau datang sembunyi-sembunyi dan mengambil harta dengan mencuri, itu namanya bukan merompak. Itu namanya bukan merompak dan menyamun, tetapi maling. Tetapi Imam Syafi'i, Abu Zar dan Al-Laits berpendapat bahawa merompak di tengah kota atau di tempat sepi sama saja. Keduanya merompak. Dalam kitab fiqh belum banyak bertemu soal merompak di lautan yang kita sebutkan lanun. Tetapi tentu kita dapat mengemukakan pendapat bahawa lanun pun termasuk dalam lingkungan orang yang memerangi Allah dan Rasul. Juga sebab terang-terang mereka mengacau keamanan lalu lintas lautan yang lebih hebat lagi daripada perompakan di darat. Tetapi ahli-ahli fiqh pun mengatakan pendapat terus terang bahawa sikap memerangi Allah dan Rasul ini dan hukum yang pasti dijatuhkan kerana mereka cuma dapat dilakukan dalam suatu negara Islam, iaitu Darul Islam. Adapun orang kafir dalam Darul Harb, iaitu negara perang, ada hukumannya sendiri dalam babul jihad.
bukan di sini tempatnya. Adapun dalam negara Islam, hukum melakukan perang terhadap Allah dan Rasul ini adalah umum merata, baik yang melakukan itu orang Islam sendiri atau orang kafir zimmi dan kafir harbi. Ahli-ahli fiqh Islam, terutama ulama salaf, memperbincangkan bagaimana pelaksanaan hukum ini. Di antara satu dengan lainnya dipertalikan dengan kalimat au yang bererti atau dibunuh atau disalibkan atau dipotong tangannya. Maka menentukan salah satu dari keempat hukum ini ialah imam, kepala negara, bukan atas kehendaknya sendiri, sehingga bergantung kepada rasa kasih sayangnya, melainkan mesyuarat dengan ahli-ahli, iaitu setelah menimbang berat ringan kesalahannya. Macam kesalahan pun berberat beringin: membunuh, merampas, memperkosa kehormatan, membakar rumah, membinasa ternak, merosak padi di sawah atau di pohon di ladang dan lain-lainnya. Tentu diperiksa satu persatu. Ada yang satu saja salahnya, iaitu membunuh, tapi tidak merampas barang kerana lekas ketahuan. Ada yang sudah membunuh, merampas harta benda lalu membakar rumah. Ada yang sudah membunuh suaminya lalu memperkosakan isterinya dan merampaskan yang barangnya. Dan ketika akan lari, dibakarnya rumah, dan dia lalu di tengah sawah yang padinya sedang menguning dan merosak padi itu dengan sebagainya dan sebagainya. Maka mesyuarahlah kepala negara dengan stafnya atas secara perkembangan hukum mulai zaman Saidina Umar. Diadakan khadi yang diberikan kuasa dan dia mesyuarah bersama ahli-ahlinya menentukan hukum yang akan dijatuh pada tertuduh. Dengan adanya kalimat atau, hakim mendapat kebebasan berijtihad menilik seberat-berat hukum maksimum atau seringan-ringannya, iaitu minimum. Al-Quran sendiri tidaklah masuk kepada perincian, kerana Islam memberikan hak penuh bagi hakim buat berijtihad mana hukum yang akan dijatuhkannya. Sekarang nyatalah keempat macam hukum yang di atas yang diataukan itu. Pertama, hukum bunuh dengan secara hebat dan berwibawa berdasar kepada hadis Rasulullah SAW. Hendaklah kalau melakukan bunuh itu dengan sebaik-baiknya, iaitu dengan cepat atau jitu. Sebab kita katakan tadi, sebaiknya hukum pancung dengan pedang sangat tajam dan di muka orang banyak. Kedua ialah hukum salib, iaitu dibuat kayu palang, lalu dinaikkan dia ke kayu palang itu dan dibiarkan di sana sampai mati, atau dibunuh setelah beberapa waktu dia tergantung. Maksudnya ialah supaya terlebih dahulu disaksi oleh orang banyak. Barangkali hukum kedua ini lebih berat dari yang pertama, kalau dia dipalangkan lalu dibiarkan di sana sampai mati. Ketiga, dipotong tangannya dan kakinya berselang-seling. Artinya kalau tangan kanannya yang dipotong, hendaklah kakinya dipotong yang sebelah kiri, dan sebaliknya. Orang ini boleh dibiarkan hidup dengan tangan kakinya hilang sebelah menyebelah, berpincang-pincang. Sebab itu dalam melakukan hukuman ketiga ini, ahli-ahli tentang tubuh manusia memberi nasihat supaya terlebih dahulu dia rendam dengan minyak panas, supaya darahnya jangan habis mengalir keluar hingga dia mati kerana darah habis mengalir. Keempat, dibuang dari bumi. Ini adalah hukum yang seringan-ringannya di antara keempat hukum itu, kerana kesusahannya lebih ringan dari antara gerombolan itu. Misalnya, dia hanya turut membantu yang dapat ditilik oleh hakim, diselidiki dengan seksama. Dengan hukum macam keempat ini, ulama-ulama fiqh pun mengeluarkan berbagai pendapat. Setengah mengatakan usir keluar dari negeri itu, tidak boleh tinggal di sana lagi. Kalau dia berdua, bertiga, hendaklah pisah-pisahkan tempat negeri dia dibuang, supaya dia jangan bersekongkol kembali. Imam Abu Hanifah
mengatakan bahawa maksud dibuang dari bumi ialah dipenjarakan, masukkan dia ke penjara. Kerana cara perbuangan ini telah masuk dalam masalah ijtihadiah juga. Keduanya itu bisa dilaku. Mungkin ada orang itu hanya terbawa-bawa, belum terkenal sebagai si penjahat besar, lalu dia diusir saja ke negeri lain setelah hakim menilik bahawa orang ini bisa diperbaiki. Lalu di negeri yang baru itu diadakan tahanan kota. Dan boleh juga dipakai pendapat Imam Hanafi ini, iaitu dibuang sambil dipenjarakan, sebagaimana pernah berlaku seorang pembunuh di Aceh dibuang ke Semarang dan diperkerjakan di belakang tembok penjara, tidak boleh keluar. Untuk jadi pegangan dapat kita ambil satu penafsiran lagi dari Ibnu Abbas. Demikian bunyinya: apabila orang memerangi Allah dan Rasul lalu merampas harta orang tetapi tidak sampai membunuh, dipotong tangan kakinya berselang-seling. Kalau dia keluar lalu membunuh tetapi tidak merampas harta, hukumnya bunuh saja. Kalau dia keluar merampas harta dan dibunuhnya orang, hukumnya dibunuh dan disalibkan. Dan kalau dia keluar lalu menyamun di tengah jalan tetapi belum sampai merampas harta benda dan belum sampai ada yang dibunuhnya, hukumnya ialah dibuang. Pendapat ini pun dituliskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan Abdul Razak dan beberapa ulama yang lain. Yang demikian itu, iaitu salah satu dari keempat macam hukum itu, dari yang sangat berat sampai kepada yang berat, sampai kepada yang agak ringan tetapi berat juga, dan yang ringan sekali iaitu buang atau penjara. Ada suatu penghinaan bagi mereka di dunia ini, kerana memang mereka berbuat sangat hina, iaitu memerangi Allah dan Rasul. Maka sayugianya hukuman yang hina pula lah yang pantas mereka terima. Dan bila orang lain melihat bekas hukum yang hina itu, takutlah mereka akan berbuat begitu pula. Dan untuk mereka di akhirat adalah azab yang besar. Ujung ayat 33. Dengan demikian, belumlah habis hukum yang diterimanya di dunia ini saja. Di akhirat, perkaranya akan dibuka kembali dan akan diterimanya azab yang pedih. Ini membuktikan bahawa dosa orang-orang itu sangat besar. Di atas dunia ini mengacau masyarakat lalu dihukum yang setimpal, dan di akhirat akan diterimanya hukum lagi, kerana yang diperanginya ialah Allah dan Rasul. Tetapi yang masih hidup sesudah menjalani hukum potong selang-seling itu, dari hukum buang masih ada kesempatan buat taubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dari sebelum kamu dapat menangkap mereka, maka ketahuilah bahawasanya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 34. Dikecualikan orang yang insaf atas kesalahannya itu sebelum dia dapat ditangkap, lalu dia bertaubat. Tiada dia mencampurkan diri lagi dengan gerombolan jahat itu. Betul-betul dia taubat nasuha. Dia menarik diri dari mereka. Tentu saja bukti taubat itu harus ditunjukinya, iaitu dengan menyerahkan diri kepada yang berkuasa, mengakui kesalahannya dan mulai memperbaiki hidup. Maka hukuman-hukuman berat itu bolehlah tidak dilakukan bagi terhadap dirinya setelah hakim menilik benar taubatnya, baik taubat sendiri-sendiri ataupun dengan semuanya menyerahkan diri. Kalau hakim melihat dan menimbang bahawa taubat mereka telah betul, hukum tidak dilakukan lagi terhadap mereka. Tetapi harta benda orang yang telah mereka rosakkan masih wajib diganti. Dan menurut ijtihad ulama lain lagi, kalau hakim memandang demi kemaslahatan umum bahawa harta yang dirosakkan oleh mereka itu tidak bisa mereka menggantikan, maka diambilkan harta dari Baitul Mal untuk mengganti kerugian orang yang dirugikan. Ulama-ulama pun memperbincangkan ke mana tujuan kedua ayat ini. Kata setengah mereka yang dimaksud ialah kaum musyrikin yang selama ini memerangi Allah dan Rasul, merampok dan membegal kafilah-kafilah kaum muslimin yang lalu lintas. Kalau mereka telah taubat lalu masuk Islam, bagaimanapun banyaknya kesalahan mereka selama ini diberi ampun semuanya. Tetapi kalau setengahnya lagi yang bermaksud
Tetapi kata setengahnya lagi, kalau bermaksud ialah yang dimaksudkan ialah golongan kaum muslimin sendiri yang menentang kekuasaan umum kerana mencari keuntungan diri sendiri. Untuk melihat bagaimana salaf kita yang soleh melaksanakan ayat ini, di sini kita salinkan beberapa riwayat orang yang taubat sebelum tertangkap ini. Merawikan Ibnu Abu Hatim dan Asy-Syahabi. Asy-Syahabi berkata, ada seorang bernama Harisah bin Badar At-Tamimi dari Bani Tamir, penduduk Basrah. Dia itu sudah terlalu banyak berbuat kerosakan di bumi dan telah memerangi Allah dan Rasul, merompak, menyamun, memperkosa. Lalu dihubungilah beberapa pemuka Quraisy mencari jalan buat taubat. Di antara yang dihubungi ialah Hasan bin Ali bin Abu Talib dan Ibnu Abbas sendiri dan Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Dengan perantaraan mereka, si Harisah meminta ampun pada Saidina Ali, iaitu khalifah waktu itu. Tetapi Saidina Ali belum mau memberi ampun. Lalu dia datang kepada Sa'id bin Khas Al-Hamdani meminta tolong supaya dimintakan ampunan Saidina Ali atas dirinya. Oleh Sa'id ditahannya Harisah di rumahnya sementara, lalu dia pergi sendiri menghadap Saidina Ali. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana pendapat tuan tentang orang yang pernah memerangi Allah dan Rasul dan buat rusuh di bumi lalu dibacanya sampai ayat ini, kecuali orang-orang yang taubat sebelum kamu dapat menangkapkannya tadi." Mendengar ayat ini, Saidina Ali segera menjawab, "Tuliskan aman buat dia." Lalu menyambut pula Sa'id bin Khas. Orang itu adalah Harisah bin Badar. Maka diberi amanlah Harisah bin Badar sebelum dia dapat ditangkap. Satu riwayat lagi dari Ibnu Jar, dari Sufyan As-Sauri, dari As-Sudi dan lain-lain dari As-Sabi, bahawa ada pula seorang dari Bani Murad datang menghadap Abu Musa Al-Asy'ari yang menjadi gubernur Kufah di zaman Utsman bin Affan. Sesudah selesai sembahyang fardu, dia langsung menghadap Abu Musa lalu berkata, "Aku memperlindungkan diriku kepada Tuan. Aku si Anu, anak si Anu dari suku Muradi. Selama ini aku telah memerangi Allah dan Rasul, merusak rumah, merusak rusuk di muka bumi. Sekarang aku taubat sebelum aku tertangkap." Mendengar itu, segera Abu Musa berdiri dan beritahu orang banyak, "Inilah si Anu, anak si Anu. Di masa lalu pernah memerangi Allah dan Rasul dan membuat rusuh di bumi. Sekarang dia telah taubat sebelum sampai ditangkap. Maka barang siapa bertemu dia, jangan ganggu dia lagi. Kalau dia benar, maka jalan baiklah yang ditujunya. Tetapi kalau dia berdusta, maka dosanya akan mengejar dia dan membunuh dia. Dia pun dibebaskan." Tetapi bertemu juga apa yang dikatakan Abu Musa. Dia kembali jahat dan dia mati terbunuh dalam melakukan kejahatan itu. Satu riwayat lagi dari Ibnu Jar juga diterimanya dari Ali, dan Ali menerima dari Al-Walid bin Muslim. Dia berkata Al-Laid, demikian pun mengatakan pula kepadaku Musa bin Ishaq Al-Madani, padahal dia adalah kepala kami, bahawa seorang bernama Ali dari Bani Asad dahulu memerangi Allah dan Rasul, menyamun di jalan, menumpahkan darah, merampas harta sehingga dicari-cari oleh kepala negara dan orang banyak. Tetapi dia sanggup bersembunyi dan tidak dapat ditangkap. Tiba-tiba dia taubat. Bab taubatnya ialah kerana pada suatu hari dia mendengar seorang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. "Katakanlah, ya Rasulku, wahai hamba-hambaku yang selama ini telah mengiya-iyakan atas diri mereka sendiri, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu akan memberi ampun dosa-dosa sekalian, kerana sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
Tertegun dia tegak mendengar ayat itu dibaca, lalu dia berkata, "Wahai Abdullah, sudi apalah kiranya mengulangi membaca sekali lagi." Lalu orang itu mengulangkannya sekali lagi. Menekur dia senyap, lalu disarungkannya kembali pedangnya. Kemudian itu datanglah dia ke Madinah di waktu sahur, hendak menyatakan taubatnya. Maka dia pun mandi. Sehabis mandi, dia pun masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW dan turut menjadi makmum sembahyang subuh. Sehabis sembahyang, dia duduk di dekat Abu Hurairah yang duduk tepat agak terlindung di belakang bersama barisan teman-temannya. Setelah hari mulai siang, semua orang lekas mengenal mukanya dan menyerubunginya. Dia hendak menangkap. Lalu dia berkata, "Tak ada lagi jalan bagi tuan-tuan hendak menangkapku, sebab aku telah bertawad sebelum tuan-tuan dapat menangkapku." Lalu berdiri Abu Hurairah dan berkata pula, "Dia benar." Setelah itu, tangannya dituntun oleh Abu Hurairah tampil ke muka ke hadapan Marwan bin Hakim yang menjadi Gubernur Madinah waktu itu di zaman Muawiyah. Lalu berkatalah Abu Hurairah, "Ini dia Ali, telah datang menyatakan dirinya taubat sebelum sempat ditangkap." Mendengar itu, Marwan bin Hakam mengakui taubatnya dan dia tidak diganggu orang lagi. Maka tersebutlah dalam riwayat bahawa setelah dia taubat itu, dia pun turutlah pergi berperang, berjihad fi sabilillah di lautan dengan gagah beraninya. Maka bertemulah dia dengan angkatan laut bangsa Rum. Terjadilah pertempuran hebat. Lalu didorongkanlah oleh si Ali itu kapalnya kepada kapal orang Rum itu, sehingga bertembuk dengan hebatnya. Kapal orang Rum itu tenggelam. Setelah tenggelam yang satu, ditumbuknya pula kapal yang sebuah lagi. Kapal musuh orang dan tenggelam pula, tetapi kepalanya sendiri turut pula tenggelam, dan dia pun beroleh syahidnya di tengah lautan Rum itu. Bughat. Berbeza duduk perkara di atas antara yang memerangi Allah dan Rasul ini dengan orang yang bughat. Yang surah 49 Al-Hujarat ayat 9 diperintahkan Tuhan bahawa jika terjadi perselisihan sampai berbunuh-bunuhan di antara dua golongan kaum muslimin, hendaklah kamu mencuba mendamaikannya. Kalau yang satu golongan bughat terhadap yang lain, hendaklah kamu perangi yang bughat itu sampai dia kembali ke dalam garis jalan perintah Allah. Arti bughat ialah golongan yang tidak mau didamaikan. Timbul pertanyaan, siapakah yang dituju Tuhan dengan kata-kata kamu yang diperintahkan mendamaikan dua golongan yang berselisih itu? Tentu yang diperkamukan yang di kitab menyuruh memperdamaikan itu ialah golongan yang ketiga, golongan yang tidak masuk ke dalam salah satu pihak yang berselisih. Dalam hal ini tentu saja pihak pemerintahlah yang berkuasa, atau golongan ketiga yang neutral yang lebih kuat dari kedua golongan yang berkelahi itu. Tiba-tiba timbullah suatu pertanyaan yang berbeza dengan yang dituju ayat, yang payah buat memasangkan kata bughat, iaitu Muawiyah Gubernur Syam menentang Ali bin Abu Talib yang telah diangkat umat menjadi khalifah di Madinah. Muawiyah mengemukakan tuntutan agar diselesaikan terlebih dahulu soal kematian Utsman yang teraniaya. Kemudian itu, kaum Khawarij memisahkan diri pula dari kekuasaan Ali dan melawan. Akhirnya perjuangan Muawiyah beroleh kemajuan, terutama dalam perundingan di Damatul Jandal, kerana suara utusan Ali iaitu Abu Musa Al-Sya'ari dapat dikalahkan oleh kecerdikan Ammar bin Ash. Teranglah bahawa ulama-ulama tidak dapat tergesa lagi memutuskan bahawa Muawiyah bughat, melainkan keluarlah pendapat ulama bahawa perintah Muawiyah itu sudah menurut hukum, sebab kekuasaannya telah menjadi kenyataan, terutama setelah kejadian pada tahun 40 Hijriah. Hasan bin Ali menyerahkan seluruh kekuasaannya pula kepada Muawiyah. Berontak terhadap kekuasaan yang sah.
Kemudian menjadi perbincangan pula dalam kalangan ulama-ulama fiqh tentang pemberontakan melawan imam, iaitu kepala negara yang zalim, iaitu sebagai yang dilakukan oleh Husain bin Ali terhadap kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Maka terdapatlah ijma', kesamaan pendapat ulama' bahawa kalau seseorang imam kaum muslimin murtad dari Islam dan dia tidak mau menyerahkan kekuasaannya kembali ke dalam ahlul wal aqdi, iaitu kaum muslimin wajib memberontak terhadap kekuasaannya. Dan sama pula pendapat ulama-ulama bahawa imam yang menghalalkan barang yang haram dengan menganjurkannya, misalnya menghalalkan dan meminum minuman keras, atau menghalalkan zina dan melanggar peraturan-peraturan syarak, meskipun dia tidak menyatakan murtad dari Islam, boleh pula imam yang seperti ini diberontaki. Berdasar kepada hadis Ubadah bin Samit yang sahih, iaitu salah satu rangkaian bait kaum Ansar di Aqabah dengan Nabi. Dan supaya jangan kamu tandingi suatu urusan dari aslinya, kecuali kalau kamu lihat kekafiran yang sudah berterang-terang. Imam Nawawi menjelaskan arti kafir berterang-terang ini, iaitu kalau imam itu tidak segan-segan lagi memperlihatkan berbuat maksiat di muka mata umat yang diimaninya. Maka maksud hadis Ubadah bin Samit ini jelaslah bahawa kekuasaan seorang imam, iaitu kepala negara yang benar dan sah keimanannya itu, misalnya kerana ingin merebut kuasanya, tidaklah diizinkan oleh syarak, kecuali kalau dia telah terang-terang menunjukkan perbuatan yang bersifat kufur. Demikian juga amil-amilnya atau wali-walinya atau menteri-menteri dan pembantu-pembantunya. Kalau dia zalim dan suka berbuat maksiat, wajiblah dia ditarik kembali ke dalam jalan yang benar, dan biarlah dia tetap jadi imam asalkan dia telah sedar mana pekerjaannya yang ma'ruf dan ditaati dan mana yang mungkar tidak dituruti. Kalau dia masih berkeras, hendaklah wakil-wakil umat bersikap keras pula, makzulkan dia dan ganti dia dengan yang lain yang lebih menuruti jalan yang benar. Oleh sebab ini, maka dalam sejarah Islam selalulah muncul ulama-ulama yang tulus ikhlas, merdeka jiwa dan tidak mahu menjadi imamnya kepada kekuasaan imam-imam yang zalim. Lalu dengan tegas ulama-ulama itu menegur pekerjaan imam yang salah, yang zalim, yang tidak menuruti garis-garis yang ditentukan oleh syarak. Tetapi sebahagian besar daripada ulama-ulama itu, kalau diajak orang berontak kepada imam yang beliau tentang itu, mereka tidak mahu. Sebab yang beliau jaga ialah jangan sampai ada fitnah. Pengalaman Islam kerana peperangan Ali dengan Muawiyah telah meninggalkan kesan luka parah yang payah menyembuhkannya dari abad ke abad. Ini sebabnya ulama-ulama tidak mahu tergesa berontak sebelum terhitung masak-masak. Tetapi kalau kezaliman sudah sampai di puncak, yang kadang-kadang dengan senjata lisan fatwanya saja bisa meruntuhkan kekuasaan raja yang besar, penjatuhan Sultan Abdul Hamid dari takhta kerajaan Turki Utsmani, sebahagian besar adalah kerana fatwa Syekhul Islam telah keluar menyatakan bahawa dia tidak berhak buat ditaati lagi. Dengan ini bukan bererti bahawa umat telah taklid saja kepada fatwa Syekhul Islam dan ulama itu, melainkan kedudukan mereka di saat itu bukan saja lagi sebagai ulama, melainkan sebagai salah seorang yang telah mewakili ummah kerana pribadinya yang telah mempengaruhi dan mempersonakan orang banyak, dan sebab sikapnya yang tegas menegakkan kebenaran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim.